Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya akan sambung untuk pembentangan kertas kerja daripada kumpulan saya yang bertajuk Pendedahan Peristiwa Selepas Tarikh Pelaporan oleh Institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf di Malaysia. Okey, so ini adalah ahli kumpulan kami daripada 4 orang. Saya Hasnah Syari, Fatih Abu Bakar, Nur Faizah Sawandi dan juga Muhammad Syahid Berhab. So di sini saya sediakan gambar je lah untuk ahli kumpulan kami di sini, dan saya tak sediakan video untuk pembentangan ini. Sebagai pendahuluan, kajian ini sebenarnya memberi fokus kepada MPSAS 14. MPSAS 14, peristiwa selepas tarikh pelaporan, dan MPSAS ini sebenarnya merupakan standard perakaunan, piawaian perakaunan yang dikeluarkan oleh Jabatan Akaunten Negara untuk diaplikasi oleh sektor awam. Jadi MPSAS yang kami fokus di sini adalah MPSAS 14, peristiwa selepas tarikh pelaporan. So standard ini menghendaki entiti pelapor untuk membuat pelarasan kepada penyata kewangan untuk peristiwa yang perlu laras, dan juga jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tak perlu laras, maka tidak perlu membuat pelarasan kepada penyata kewangan, tapi hanya perlu mendedahkannya sahaja. Baik itu secara umumnya keperluan standard tersebut. Jadi kajian kami ini kami memfokus kepada pihak institusi zakat di Malaysia untuk melihat sama ada standard MPSAS 14 ini sesuai untuk diaplikasi di pihak majlis ataupun di pihak institusi zakat di Malaysia. Okey, kajian ini fokus isu yang difokuskan adalah pendedahan ataupun disclosure. Pendedahan di dalam penyata kewangan, di mana ia merupakan suatu keperluan, tidak kira lah sama ada entiti berkenaan adalah entiti bersaiz besar seperti syarikat berhad dan juga sendirian berhad ataupun sektor awam, maka pendedahan itu adalah suatu yang dimestikan dan diletak keperluan lah di dalam standard perakaunan tersebut. Jadi secara umumnya dalam suratan karya ini, pendedahan berkaitan dengan maklumat perakaunan perlu dibuat. Sama ada di muka penyata kewangan ataupun di nota kepada akaun ataupun diletakkan di bahagian lain. Pendedahan maklumat perakaunan seperti aset, liability, hasil dan belanja merupakan tuntutan penting di dalam Islam. Seperti mana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ini, firman Allah, "Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya." Baik, daripada sini jelas menunjukkan bahawa catatan, perekodan ataupun seterusnya kita kaitkan dengan pendedahan ini adalah sesuatu yang telah dititik beratkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian daripada penulis akademik yang lain, iaitu daripada Lewis 2001, beliau menyatakan prinsip pendedahan penuh, full disclosure dalam Islam dikaitkan dengan pendedahan maklumat yang relevan
dengan mendedahkan semua fakta secara benar dan adil tentang perkara-perkara yang sedang berlaku dalam sebuah entiti. Seterusnya kaya tentang MPSAS 14 ini, secara tadi saya dah terangkanlah secara ringkas keperluannya, di mana MPSAS 14 ini membincangkan tentang pelarasan yang perlu dilakukan kepada penyata kewangan bagi peristiwa selepas tarikh pelaporan dan pendedahan yang harus dibuat oleh entiti tentang tarikh penyata kewangan dibenarkan untuk diterbitkan. Jadi itulah keperluan daripada standard ini, menghendaki entiti pelapor perlu membuat pelarasan untuk peristiwa yang perlu laras dan juga membuat pendedahan untuk peristiwa yang tak perlu laras. Okey, jadi terdapat dua jenis peristiwa lah ada standard ini, iaitu peristiwa perlu pelarasan. Maka penyata kewangan tersebut perlu dibuat pelarasan. Manakala untuk peristiwa yang tidak memerlukan pelarasan, maka ia perlu didedahkan dalam nota kepada penyata kewangan. Baik, apakah contoh kedua peristiwa ini? Sini saya senaraikan ada 4 contoh peristiwa yang biasanya ataupun yang terdapat dalam MPSAS, iaitu yang pertama, kalau ada kes penyelesaian kes mahkamah selepas tarikh pelaporan yang mengesahkan bahawa entiti mempunyai obligasi kini pada tarikh pelaporan. So, untuk kes mahkamah. Dan yang kedua, mendapat maklumat selepas tarikh pelaporan yang menunjukkan bahawa aset mengalami rosok nilai pada tarikh pelaporan. So, 1 dan 2 ni adalah peristiwa perlu laras, dan yang 3 dan 4 ni tidak perlu laras. Penyata kewangan hanya perlu diceritakan lah, didedahkan tu diceritakan di bahagian lain tentang peristiwa itu. Maksudnya stakeholder dapatlah maklumat tentang peristiwa-peristiwa penting ini, sebagai contoh pembelian, penjualan entiti lain, ataupun rancangan untuk menghentikan operasi-operasi besar atau operasi utama. Okay, so kaedah kajian, kami menggunakan kaedah kajian kes yang melibatkan 6 institusi Baitulmal, zakat dan wakaf di 5 negeri di Malaysia, di utara Malaysia secara khususnya. Dan cara kutipan data adalah melalui temu bual dan juga semakan ke atas penyata kewangan IBZW. Kami meneliti dahulu penyata kewangan, melihat apakah yang mereka dedahkan, dan seterusnya kami akan membuat temu bual lah dengan pegawai-pegawai di institusi IBZW tersebut. Hasil kajian kami mendapati daripada 6 tadi, hanya 3 sahaja institusi IBZW yang membuat pendedahan tentang peristiwa selepas tarikh pelaporan. Dan di antara 3 ini ada 1 institusi yang mendedahkan begitu banyak maklumat, dan di sini saya dedahkan, saya tunjukkan 7 peristiwa yang utama lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Baik, dan tu 3, 1 dia tunjuk detail, lagi 2 tu dia cuma dedahkan setiap satu institusi cuma 1 peristiwa utama. Baik, ini merupakan pendedahan yang dibuat oleh ketiga-tiga IBZW tersebut. So kalau dapat dilihat di sini, yang pertama tu dia ada 7. Dan daripada 7 tu sebenarnya termasuk yang keputusan-keputusan penting seperti nombor 2, melantik Sultan menjadi yang di-Pertua Majlis, kemudian Majlis bersetuju membuat bayaran guaman. So ini juga didedahkan oleh IBZW. So mereka begitu detail lah tentang peristiwa yang dianggap penting. Tapi dua lagi IBZ, dia cuma dedahkan maklumat yang dianggap paling penting, yang bernilai signifikan. Sebagai contoh, yang B ni dia mendedahkan projek tanah wakaf bernilai 20 juta, dan yang bawah ni pula 60 juta. So hanya bernilai signifikan sahaja didedahkan di sini. Jadi secara kesimpulannya, itulah hasil kajian kami, apakah penelitian yang kami buat dan pendedahan yang sebenarnya yang dibuat oleh IBZW di utara tanah air.
Jadi di sini daripada 6 tu hanya 3 saja yang mendedahkan peristiwa-peristiwa penting. Dan jika diteliti lebih dalam, maklumat yang dilaporkan biasanya berkaitan dengan pelaburan dan pembelian yang bernilai tinggi. Jadi secara kesimpulannya, hasil kajian ini dapat memberikan gambaran dan maklumat penting kepada pihak berkepentingan seperti Jabatan Akauntan Negara untuk meneliti kesesuaian penggunaan MPSAS dalam membentuk PM perkawanan untuk institusi zakat di Malaysia. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.